Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi in this sessions. Alright, part 3, transaction management. Okay, like I mentioned earlier in part 2. Alright, so let's continue with the problem in using the logs. Okay, slide number 20. Slide number 20. Alright, so go back to this one. If let's say, like I mentioned earlier, okay, we have transactions. Okay, transactions committed, aborted, and the keyword is concurrency. Okay, and then the concurrency problems, have problems. Okay, 1, 2, and 3 problems. Refer to the previous parts. And how to solve this problem? We are using the locking methods. Okay, what is this? Okay, so lock method is also have a problems, right? So apa masalah dengan lock tadi ni? Kita sambung chapter ni. Okay, ada masalah juga ke dengan lock ni? Okay, so dalam log ni ada sedikit saja isu dia. Sekiranya berlaku di sini, dia panggil sebagai problems in using log. Okay, so yang pertama, resulting transaction schedules might not be serializable. Okay, so ada masalah dekat sini. Dan schedule might create deadlock. Apa maksud deadlock ni? Okay, kita tengok selepas ni lah. Maksud dia, kalau transaction A lock, transaction B pun lock, transaction A lock balik, transaction B lock semula. So at the end of the day, kalau dia lock, isu dia kalau tak ada unlock, dia akan jadi satu masalah. Okay, sebab dekat lock ni, kita dah tahu tadi ni, satu dia mesti lock, yang kedua dia mesti unlock. Okay, tapi kalau dia lock saja without unlock, okay, dia akan jadi masalah. Masalah dia apa? Kat sini ni, dipanggil sebagai deadlock. Okay, kita tengok dia punya contoh. Let's see the example here. Okay, so apabila berlaku deadlock, okay, nanti kalau dalam nota kalau tak ada, nanti saya akan share lagi dalam satu lagi nota buku Manino, buku Manino ada, kita akan nampak nanti. So how this problems berlaku nanti, macam mana problem ni berlaku. Nanti dipanggil sebagai deadlock tadi ni. Okay, alright. So macam mana kita nak guarantee tidak berlakunya deadlock tadi? Okay, so maksud dia bila berlaku deadlock, maksud dia sini lock, sana lock, sini lock, sana lock, tiba-tiba tak ada siapa yang dah unlock. Dia nak buat, tapi dua-dua buat kerja tapi tak unlock. Macam tadi kita nampak tadi, satu lock, unlock, habis kerja, unlock balik, the next transaction akan lock semula, dia buat kerja, habis unlock, orang lain akan continue. Tapi kalau dia lock saja without unlock, akan mungkin berlaku deadlock. Okay, so macam mana kita nak hadapi pula masalah deadlock tadi ni? So kat sini tadi ni, kita kalau kita tengok tadi, dah berlaku pula deadlock. Okay, so macam mana nak solvekan deadlock ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, nanti ada satu perkataan dipanggil 2PL. Yang ini pun nanti kita akan nampak banyak dalam soalan-soalan berkaitan dengan 2PL ataupun dipanggil two-phase locking. Two-phase locking. Okay, kita tengok dekat sini dulu. Nanti saya akan sambung lagi two-phase locking ni dalam menggunakan buku lain, Manino. Dan nanti kita akan nampak ada example lah. Saya bagi yang ini saya cerita je dulu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia kata apa? Define the transaction, acquire and relinquish lock tadi tu lah. Okay, guarantee serializability but does not prevent deadlock. Maksud dia bersiri ni, A, B, C, D, E, A, B dan sebagainya. Okay, phases maksud dia dari satu dia ada growing phase, satu lagi dia ada shrinking phase. Maksud dia kalau growing tadi, transaction acquires all required lock without unlocking any data. Okay, dia lock dulu, tak unlock. Tapi bila dia dah selamat tadi, dia dah selesai, okay, barulah dia akan buat shrinking phase. Transaction releases all locks and cannot obtain any new lock. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Okay, so sebelum kita tengok contoh, dia kata kat sini governing rules. Okay, governing rules dia adalah two transaction cannot have conflicting locks. So maksud dia ada dua transaksi yang berlaku, A, B. Dia tak boleh konflik ni, dua-dua ni. Macam mana tak nak bagi dia konflik tadi? Kita gunakanlah 2PL tadi ni, two-phase locking tadi. So dia kata apa? No unlock operation can precede a lock operation in the same transaction. Okay, precede maksud dia tidak ada unlock operation yang boleh mendahului.
a lock operation in the same transaction. Maksud dia kalau siapa dah lock, orang lain tak boleh nak precede dia, tak boleh nak mendahului dia. Pastikan siapa yang dah lock tadi dihabiskan dulu operasi tersebut ataupun transaction tersebut. And then kemudian barulah the next transaction akan do the operation. Okay. So no data are affected until all logs are obtained. Okay. So maksud dia data tidak akan effect lah tadi. Selagi tak dapat log tadi ni, data tak akan effect. Ini biasa kita berlaku lah dalam database. Sebab tu kita perlukan locking method tadi ni. So that's macam saya kata tadi, dalam masa 10 minit tadi yang saya cerita dalam part 2 tadi, sebelum ni, kalau selagi 10 minit kita tu tak settle, tak habis, tak commit, data kita tak akan terganggu lah. So maksud dia mungkin tak akan ada proses pemilihan kerusi, pemilihan seat dan sebagainya. Okay. Ini dia panggil 2PL tadi ni. Okay, move to the next one. Okay, so two-phase locking tadi, maksud dia tadi yang pertama, kita ada, ni dia panggil growing phase tadi ni. This is growing phase. Yang ini tadilah, dia naik, dia panggil growing phase. So kalau kita tengok dekat sini tadi, growing phase tadi, dia kata apa? Dia semua dia lock je. Tak ada unlock kat sini ni. Semua dia lock saja, semua dia acquire lock, sampailah satu point. Okay? Bila sampai satu point, dia panggil sebagai lock phase. Kat sini barulah dia akan lock. Fasa ni dia akan lock. Dan dia akan berlakulah operation kat situ. Bila dia dah start lock kat sini, dia dah start lock kat sini, barulah dia akan start operation. Buat kerja, apa yang patut nak buat tu buatlah. Okay? Habis, barulah dia akan masuk kepada fasa shrinking phase. Yang ini, dia menurun. Shrinking phase. Dan masa shrinking dah tadi, baru dia akan releasekan setiap lock tadi. So, masih lagi ada pair lah. Sini lock, sini unlock. Sini lock, sini unlock. Sini lock, sini unlock. Tapi, dia berlaku dalam fasa yang panggil sebagai two-phase locking. Ataupun, nama dia tadi kat sini 2PL. 2PL ataupun two-phase locking. Satu akan maksud dia, ni semua ni transaction ni. Ini semua transaction ni. Okay, dia akan berlaku hampir serentak. Dia jalan dulu. Dia tak lock. Dia selagi kita tak buat operation tadi, dan kita tak release lock tadi, data tak akan terganggu. Okay, saya bagi contoh yang simple lah. Macam contoh yang hampir sama dengan, mungkin saya kata part 1 dulu saya ada cerita. Kalau siapa ingat, kenapa kita diberi masa ataupun student diberi tempoh selama 2 minggu pertama untuk mendaftar, drop, subjek dan sebagainya. Sebab proses dia mungkin beginilah tadi ni. Maksud dia, kita openkan log tadi tu, you buatlah apa-apa transaksi yang berlaku ni. Dari segi fizikal ni, database yang ada dekat tempat simpanan, mungkin macam dalam kes kita ni di Shah Alam lah, dia tidak akan terganggu. Habis sahaja 2 minggu, barulah operation tu akan berlaku. Segala apa yang kita drop, segala apa yang kita add dan sebagainya, kat situlah baru dia akan update. Dan akhirnya dia akan releasekan log tadi tu. Bila release log, maksud dia kita dah tak boleh log lagi dah. Okay, contoh kalau kita baca balik cerita dia tadi ni. Okay, shrinking apa dia? Transaction, acquire logs without unlocking data, shrinking phase, transaction, release log and cannot obtain any new log. So maksud dia, once you all dah daftar, dah register, selepas 2 minggu, tak boleh dikata nak pergi register lagi, nak add drop dan sebagainya. Okay, biasanya tidak dibenarkan lah. Tapi sebenarnya boleh je berlaku. Tapi proses dia akan jadi makin lama. Akan lambat. Dia tidak akan benarkan. Jadi sebab apa, dia dah ada satu growing phase, 2 minggu tu, buatlah apa patut nak buat. Habis, dia akan proses dan kemudian dia akan lock semua transaction tersebut. Dah tak boleh dah nak add and drop dan sebagainya. KPP pun malah nak layan dah. Okay, itu contoh. Alright. So, right, ni tadi kita sebut tadi sebagai deadlock tadi lah. Dan sekiranya apabila data tersebut lock, tak ada unlock, mungkin akhirnya dia akan berlaku deadlock. Okay, kat sini kata apa? Occur when two transaction wait indefinitely for each other to unlock data. Okay, maksud dia, sini lock, sini pun lock. Sepatutnya kalau dia dah lock, sini dia unlock. Barulah kat sini boleh lock semula, buat kerja. Kemudian sini akan unlock. Okey. Bila sini unlock, sini akan dapat lock semula. Maksudnya dia ada fasa dia tu. Tapi kalau katakanlah dekat sini dia tak berlaku unlock, sini tak berlaku unlock,
sini lock, akhirnya akan berlakulah apa yang kita panggil sebagai deadlock. Okey. Sebab proses unlock ni tidak berlaku. Sebab tu kalau kita tengok definisi sekali lagi, occurs when two transaction, okay, when two transaction wait indefinitely for each other to unlock dia punya data tadi. So satu dah buat, dia lock, satu lagi lock, satu lagi lock, satu lagi lock, tapi dia tak unlock. So dia akan berlaku deadlock. Okey. So bila berlaku deadlock, inilah yang kita panggil sebagai deadlock prevention. Dan kita kena ada deadlock prevention. Macam mana kita nak atasi masalah ni? Salah satu tadi kita gunakan 2PL tadi itulah. Okay. Deadlock detection dan juga avoidance. Kalau boleh kita elakkan berlaku perkara-perkara ni. Sebab tu kalau kebanyakan sistem dia cuba elakkan berlaku deadlock ni lah. So orang tu buat sampai tak ada indefinitely, maksud dia macam infinity. Dia buat je kerja tu. Orang lain sampai dah tak boleh nak buat dah kerja yang sama. Okay. Dan dikata apa, choice of deadlock control method depends on database environment. Bergantung pada database environment lah. Contoh macam saya bagi tadi, kapal terbang, airline, bus mungkin, cinema dan sebagainya. So database dia orang berbeza-beza. Okay, environment dia orang berbeza-beza. Okay. Dan how a deadlock condition is created. Tadi kalau boleh faham apa yang saya cerita tadi, kat sini contoh dia. So maksud dia yang pertama ni mula-mula nampak okey. Transaction 1 ni, T1. Okay. T1 dia lock. Kemudian dia unlock. Okey, sini nampak okey ni. Okey. T2 dia lock juga. Kemudian kita nampak ada data X tadi dia unlock. Sini ada data Y pun unlock. Okey, good. Tapi dekat sini tiba-tiba dia lock. Okey, masa dia unlock kat sini ni, kita masih nampak lagi dia unlock. Okey, masih lagi bagus. Good. Masuk ke seterusnya, T1 seterusnya tadi ni, dia dah tunggu ni. Sini dia akan lock. Tapi dia tak nampak kat sini pun unlock. Okey, kat sini pun dah tengah menunggu, sini lock, sini pun lock. Pada masa seterusnya pun, kalau kita tengok, sini lock, mana unlock? So maksud dia tidak ada berlaku proses unlock. Bila tidak ada proses unlock, sampai satu masa transaksi tersebut akan jadi deadlock. Itu maksud dia lah. Apa yang saya cuba. Maksud dia semua orang tunggu, tak tahu nak tunggu sampai pukul berapa, bila dan sebagainya. Tapi kalau macam yang saya sebut awal-awal dalam part sebelum ni, kalau dia bagi tempoh 10 minit, kita tunggu 10 minit je, tak ada masalah. Kita tahu. Kalau kata 5 minit, kita tunggu 5 minit. Tapi sekarang ni kita dah tak tahu nak tunggu berapa lama ni. So akhirnya, dua-dua deadlock. Bila deadlock, maksud dia transaksi tersebut tidak akan berlaku dan tidak akan dapat diselesaikan lah. Okay. So cara dia tadi, dia punya log manager tu kena pandai lah handle situasi ni. Macam mana nak buat. Dan salah satu solution ni yang saya sebut tadi, Cinema dia bagi kita masa 10 minit. Settle kan. Commit tak commit tu belakang cerita. Yang penting dia ada bagi satu masa. So once kita dah commit, okay, settle. Kalau tak commit, dia bagi orang lain dululah. That's why kalau kita tak sempat nak habiskan 10 minit tu, biasanya kalau kita nak buat balik tempat yang sama, dia tak akan bagi. Biasanya kita kena tunggu dalam mungkin setengah jam baru kita dapat patah balik ke tempat yang sama. Sebab apa, mungkin orang lain pula yang dah dapat transaction tersebut. Okay. So settle this part. Alright. So dekat sini kalau kita tengok 10.13 ataupun 10.3. Okay. So untuk transaction management untuk nota ni, sebenarnya dia akan tamat sehingga slide number 26. Okay. Time stamping ni tak masuk. Time stamping ni tak masuk. Jadi saya tak perlu cerita secara detail sikit kat sini lah. Okay. Alright, so time stamping ni sebenarnya tak masuk. Kalau kita masih ingat lagi, saya ulang semula untuk yang ini. Okay, kalau kita tengok untuk yang ini. Okay, kita tengok balik kita punya scheme of works. Okay. So, saya ulang balik pada part 1 hari tu. Kita punya scheme of work ni untuk chapter transaction ni kita gunakan dua buku. Okay, ni buku yang pertama. Okay, Carlos Cornell. Alright, so kita akan cover chapter ni saja dulu. 10.1, 10.3. So maksud dia sampai kepada deadlock saja tadi ni, 10.3 ni. Time stamping tak termasuk. Okay, time stamping tak termasuk lah kalau kita ikut syllabus ni. Okay, so untuk next chapter masih lagi kita akan cover transaction management, tapi kali ini kita akan gunakan buku Manino. Okay, kita akan cover yang ini pula dalam part akan datang. Okay, part 4.
kita akan cover. Okay, start dengan storage device basics sampailah kepada deferred and juga immediate recovery ni. Okay, kat sini ada panjang sikit lah. Nanti kita tengok. Mungkin ada 2 parts ataupun mungkin ada 1 part saja. Okay, so untuk yang ini, this session ni consider done. Okay, so kita dah settle 10.1, 10.2, 10.3. Okay, database, concurrency kita dah settle dan juga locking. Okay, so saya tamatkan kat sini, di sini, dan kita akan jumpa dalam part 4. Okay, still under transaction management, tapi kita akan follow this book, Manino. Kita akan follow this book Manino. Okay, so that's why kat sini dia tulis additional kat sini ni. So kalau nampak kat sini additional, so kita akan gunakan 2 buku yang berbeza, 2 buku yang berbeza untuk chapter transaction ni. Ni additional notes ni. So ni sebenarnya cover kat sini. Okay, so with that, okay, kita tamatkan sesi yang ketiga ni, part 3. Okay, dan kita akan sambung part 4 untuk transaction and other transaction management. So kita akan jumpa lagi, okay, dalam next session part 4. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi.